السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخلاصة التي نخرج منها من كلام هؤلاء ما لخصه حكيم المؤرخين ابن خلدون بقوله: يعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن درهم الشرعي هو الذي تذن العشرة منه 7 مثاقيل من الذهب، والأوقية منه 40 درهما، وهو على هذا 17 دينار. ووزن المثقال من الذهب الخالص 72 حبة من الشعير الوسطي، فالدرهم الذي هو 17 50 حبة و5 حبة. وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah kerana malam ini kita dapat menyambung semula pengajian Fiqhuz Zakah, di mana kita masih lagi membaca padanya berkenaan dengan zakat emas dan perak, serta apa yang ada pada makna keduanya, yakni wang ringgit. Pengajian kita yang paling mengelas sekali ialah nisab, qadar emas dan perak, yang sesiapa yang memiliki qadar itu dikira orang kaya, dan qadar itu dipanggil nisab. Qadarnya ialah bagi dirham ataupun wang perak adalah sebanyak 200 dirham. Kemudian bagi dinar 20 dinar. 200 dirham ini sabit dengan ijma' dan hadis-hadis Nabi SAW. Bagi perak dan 20 dinar merupakan pandangan jumhur ulama. Setelah kita boleh setuju dengan perkara ini, iaitu siapa dia yang ada 20 dinar dalam masa setahun, 200 dirham dalam masa yang sama, maka dia ni orang yang ada nisab kena keluar zakat. Baki lagi, berapakah sebenarnya nilai 200 dirham pada hari ini dan 20 dinar pada hari ini? Kerana dirham dan dinar merujuk kepada mata wang dan bukan merujuk kepada berat dan saiz emas dan perak. Sebab itu kalau kita boleh kata dinar, nisab bagi dinar ialah 20, bagi emas ialah 20 dinar, maka ianya bermaksud dinar di zaman Rasulullah SAW. 200 dirham ialah dirham zaman Rasulullah SAW. Maka berapakah 20 dinar zaman Nabi itu? Dan berapakah 200 dirham zaman Nabi itu? Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, oleh kerana perkara ini berlaku ketidakseragaman sejak zaman berzaman,
Maka ramai di kalangan ulama yang memperkatakan tentangnya. Di antaranya Abu Ubaid, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Kemudian dia sambung hari ini, wal khulasatu allati nakhruju minha min kalami haula atau nukhriju minha min kalami haula. Kesimpulan yang dapat kita keluarkan daripada kata-kata para ulama yang ramai ini berkenaan dengan nilaian dinar dan dirham yang syar'i, makna dinar yang mengikut zaman Nabi SAW dan dirham di zaman Nabi SAW. Cukuplah kami waktu baik satu kesimpulan yang dibuat oleh salah seorang di kalangan ulama yang nama-namanya disebutkan saat ini, iaitu ma lakhasahu Hakimul Mu'arrikhin. Satu statement yang merupakan kesimpulan yang dibuat oleh ketua ataupun cendekiawan sejarah Islam, iaitu Ibnu Khaldun. Dengan kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, "I'lam anna al-ijma'a mun'aqidun." Ketahuilah sesungguhnya telah berlaku ijma'. Ijma' salah satu dalil daripada dalil Islam. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Munzu sadril Islam. Ijma' ini berlaku sejak hari pertama ataupun sejak mula-mula Islam ni berkembang. Wa ahdi sahabati wat tabi'in, dan ijma' ni juga telah berlaku sejak di zaman sahabat Nabi dan zaman tabi'in. Anna dirham asy-syar'i, dirham yang diiktiraf oleh syarak, yang siapa dia ada 200 daripada dirham ini, dia kena orang kaya dan dia kena keluar zakat. Huwa alladhi tadhinu al-'asharatu minhu 7 mathaqil min adh-dhahab, iaitu dirham yang 10 dirham itu beratnya sama 7 mithqal daripada emas. Ibn Khaldun kata, perkara yang telah ijma', dirham yang diiktiraf oleh Islam yang dikira 200 dirham itu nisab ialah 10 dirham bersamaan dengan 7 mithqal daripada emas. Maknanya nilai emas dengan perak di zaman Nabi SAW ialah 7 nisbah 10. Wal awqiyatu minhu 40 dirhaman, dan satu uqiyah daripada perak di zaman Nabi SAW adalah bersamaan dengan 40 dirham. Wa huwa ala hadha 17 dinar. Maka dengan apa yang dinyatakan itu, dipahamilah bahawasanya nilai bagi perak ialah 7/10 daripada dinar. 7 nisbah 10. Wa waznul mithqali min adh-dhahabil khalis. Setelah kita pahami yang itu, maka berapakah pula beratnya 1 mithqal? Maknanya 10 dirham bersamaan dengan 7 mithqal. 1 mithqal pula berapa? Berat 1 mithqal daripada emas yang tulen 72 habbatan min asy-sya'ir al-wasti, iaitu beratnya 72 butir biji gandum yang pertengahan. Kau berat ni. Habis saya baca dulu. Fadirhamu alladhi huwa 17, maka oleh itu dirham, 1 dirham yang merupakan 7/10 daripada emas bersamaan dengan 50 habbatan wa khumsan habbah, 55 butir gandum yang pertengahan. Wa hadhihi al-maqadiru kulluha thabitatun bil ijma'. Qadar yang saya ayat saat ni adalah qadar yang sudah putus dengan ijma'. Maknanya dia nak ayat zaman Nabi SAW, berat bagi perak ialah sama berat 1 dirham itu sama berat dengan 55 butir gandum yang sederhana. Kemudian bagi emas pula
untuk jadi 1 dinar, maka beratnya ialah 72 butir daripada gandum yang sederhana, biji gandum. Bukan gandum yang debu tu, gandum yang masih habbah, masih belum diproses lagi. Butir-butir gandum, 72 butir jadi 1 mithqal. Satu apa nama ni, berat bagi dinar. 55 butir berat bagi dirham. Maka itu pasal orang mari jamaah orang tak kenal lagi gram, kilo, orang tak kenal lagi benda ini. Maka caranya ialah cara dengan mengkiaskannya dengan biji-bijian. Baik. Wa amma dinar, adapun dinar cerita lagi, wa huwal mithqal, yang dikenali juga dengan mithqal, 1 dinar bersamaan dengan 1 mithqal. Fal masyhuru annahu lam yataghayyar fi jahiliyatin wala Islam. Berat emas 1 dinar, 1 mithqal ini, yang dikatakan tadi 72 butir gandum, beratnya itu adalah berat yang tak pernah berubah ketika mana Islam dan ketika mana jahiliyah. Zaman jahiliyah pun itulah berat 1 dinar, 72 butir gandum. Kemudian bila mari Islam, berat 1 dinar pun 72 butir gandum juga. Wa minal muttafaqi alaih أن النقود الإسلامية العربية بهذا الوزن المجمع عليه إنما انتشرت في الآفاق منذ عهد عبد الملك ابن مروان. Dan di antara perkara yang disepakati oleh orang-orang yang membuat kajian, bahawasanya mata wang Islam, mata wang Arab ini, dengan timbangan yang disepakati ini, 1 butir emas 72 butir gandum, 1 dirham 55 butir gandum, berat yang macam ini, beredar ke seluruh daerah-daerah Islam bermula di zaman Abdul Malik bin Marwan. Al-Khalifatul Amawi, khalifah kerajaan Bani Umayyah, alladhi wajada darahim fi asrihi ma baina kabirin waznihi 8 dawaniq wa saghirin yazinu 4 dawaniq. Fajamma'ahuma. Seorang khalifah Islam, nama dia Abdul Malik bin Marwan. Dia orang yang mula-mula kita katakan yang mengeluarkan duit resmi kerajaan Islam, yang kemudiannya bersebar ke seluruh ketika itu, dan memang menjadi satu kaedah kuasa besar dunia. Semasa zaman jahiliah, kita sebut dah hari itu, orang Arab menggunakan duit dinar dan dirham. Di mana duit dirham ini mari daripada Parsi. Duit dinar mari pada Rom. Duit perak ialah duit perak Parsi, mana cop raja Parsi. Duit apa nama ni, dirham daripada Parsi, duit dinar daripada Rom, cop kepala dia Maharaja Rom. Kerana dia kuasa besar dunia ketika itu, maka beredar duit dia. Bila mana marinya zaman Islam, khususnya di zaman emas. Zaman emas Islam ni zaman kerajaan Bani Umayyah. Kerana zaman yang sebelum daripada itu, khususnya di zaman Al-Khulafa'ur Rashidun, sedang ditetapkan perkara-perkara asas bagi membina sebuah empayar. Mari zaman Bani Umayyah, di kali itu dah ada penetapan, di antaranya penetapan wang ringgit. Hatta kalau saya boleh sebut sikit, sekarang ini kita sambut Hijrah. Penggunaan kalender hijrah ini hanyalah bermula di zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar masih lagi pakai kalender tahun gajah lagi. Di mana di zaman itu kalender Masihi, penggunaan tahun Masihi berlegar di seluruh dunia kerana dia yang menjadi raja dunia. Orang Arab ataupun orang Islam di masa itu, mereka masih lagi tidak ada satu sistem kalender yang sistematik. Sehingga diceritakan seorang sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dia menjadi gubernur pada kerajaan Islam di zaman Sayyidina Umar di Yaman, atau surat pada Sayyidina Umar minta Sayyidina Umar tolong buat tahun. Kita dah jadi sebuah kerajaan yang besar, kerajaan yang sampai ke Afrika. Takkanlah kita nak tumpang kalender orang lain, tak pernah sabar. Sebuah kerajaan yang besar, Parsi pun rebah tangan kita,
Rom pun melutut di kaki kita. Sebab kita nak pakai kalendar dia. Baki lagi, tak ada kalendar langsung. Tak ada tarikh. Bulan sudah ada. Bulan Muharram, bulan Safar, dah ada bulan. Ini dia zaman jahiliah lagi, dah ada nama bulan. Tapi tahun tak ada. Lalu saya nama pun mesuara. Ini nak tunjuk bagaimana nak jadi, nak timbulnya hadarah tamadun. Dan Nabi SAW tidak menetapkan benda ini kerana benda macam ini tak perlu wahyu. Manusia boleh mesuara, boleh bincang. Akhirnya mesyuarat di kalangan sahabat Nabi bersetuju. Setelah dikemukakan beberapa cadangan, dan cadangan yang ini dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, tahun untuk digunakan oleh kita lah tahun berlakunya peristiwa hijrah. Maka dijadikan tahun berlakunya peristiwa hijrah itu tahun 1 Islam. Berbeza dengan orang Masihi, Kristian, yang menjadikan tahun ini ialah tahun sama ada kelahiran Nabi Isa sebagai tahun dia. Kita orang Islam, kita tidak puja body, kita puja Islam. Islam mengharamkan puja body. Yang kita boleh pujanya Allah saja. Zat yang kita boleh puja ialah Allah saja. Hatta Nabi Muhammad SAW tak boleh puja. Kita puji, kita sanjung. Tapi tak boleh puja. Puja untuk Allah saja. Maka orang Masihi, oleh kerana dia puja Nabi dia, bahkan dia akak Nabi dia jadi Tuhan, kemudian jadi anak Tuhan, maka dia jadikan tahun dia tahun kelahiran Nabi dia. Kita tak. Kita jadikan tahun kita ialah tahun hijrah, tahun Islam. Tahun Islam berpindah daripada pasal lemah menjadi pasal kuat. Tahun yang menjadikan Islam daripada pasal tak ada kerajaan kepada ada kerajaan. Tidak ada askar kepada ada askar. Dan tahun inilah tahun hijrah ke Madinah. Sejak hari itu berlaku peristiwa hijrah. Maka dan banyak lagi benda-benda lain yang berlaku, di antaranya mengsistematikkan bahasa Arab, mengsistematikkan Quran dan lain-lain, dan nak jadi tamadun dah ni. Termasuk penggunaan mata wang. Penggunaan mata wang ini, sebelum zaman Abdul Malik ibn Marwan, duit dinar baik, duit dirham baik yang berlaga di tengah masyarakat ialah dinar yang dirham yang mari dari negara luar. Ia bermacam-macam jenis berat dia, macam-macam jenis timbangan dia. Bila mari zaman Abdul Malik bin Marwan, dia mengseragamkan duit. Penggunaan di bawah kerajaan Bani Umayyah. Dan ini penting bagi kerajaan. Cuba tengok apa nama negara kita sebagai contoh. Negara kita ini mesti ada keseragaman dari semua sudut, kilo, dari sudut ringgit. Bahkan antara benda yang sebenarnya kalau tak seragam pun tak apa, tapi juga diseragamkan, ialah bagaimana dicepatkan waktu Malaysia Timur 1 jam supaya nak suruh sama dengan waktu di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Ini Mahathir punya pada tahun 80-an, kalau orang ingat. Dulu Sabah dan Sarawak waktunya berbeza dengan kita sejam, seperti mana berbezanya negeri-negeri luar dengan kita. Tapi bila ni tak, pukul 6 sini, pukul 6 di Sabah Sarawak, cuma gelap cerah je. Pukul 6 kat kita, cerah lagi. Pukul 6 kat dia gelap buruk dah. Tapi sama-sama pukul 6. Diseragamkan tahun 80 berapa tahu. Dan punyalah orang kita apa namanya boleh dikhenyek oleh Mahathir ni, siapa ada kata apa-apa. Jang pun dia boleh ubah. Jang boleh ubah. Nak ceritanya keperluan kepada keseragaman. Hatta waktu pun diseragamkan. Baik. Maka di zaman Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah, dan ini adalah kemuncak zaman keemasan Bani Umayyah. Bani Umayyah masa mula-mula naik dengan Khalifah Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dia naik dengan untuk menstabilkan kerajaan dia, kerana berlaku banyak pemberontakan. Kemudian bila mana naik Yazid anak dia, sama juga berlaku perang sana sini, khususnya pertembungan dengan Ahlul Bait dan seumpamanya. Kemudian mari pula Muawiyah bin Yazid. Kemudian sehingga mari apa nama Khalifah Marwan.
Bani Marwan. Kemudian daripada Marwan ni mari raja, akhirnya mari Abdul Malik bin Marwan. Ini zaman kegemilangan Bani Umayyah. Dia Abdul Malik bin Marwan, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ini zaman kemuncak keadilan bagi Bani Umayyah. Baik. Khalifah Bani Umayyah ini Abdul Malik bin Marwan telah mengseragamkan penggunaan dinar dan dirham di zaman dia. Khususnya apabila beliau mendapati bagaimana sahih duit perak di zaman dia, ada yang besar sahihnya, ada yang kecil sahihnya. Sahih tak seragam. Hari tu bukan ada mesin macam hari ni, orang buat dengan tangan je. Yang besar sahihnya samaniyatu dawaniq, 8 danik. Danik ni nama mata wang itu. Kita nak panggil danik ni seng boleh 8% sahih. Suti tu sahih 8%. Wa saghiru yadhinu 4 dawaniq, ada pula sahih kecil yang beratnya bersamaan dengan 4 danik. Hak besar 8, hak kecil 6. Maka benda ini payah untuk digunakan sebab benda sama-sama duit perak, sama-sama dipanggil 1 dirham, tapi hak ni 1 dirham sahih dia 4. Hak ni 1 dirham sahih dia 8. 1 dirham berlaku. Maka bila berlaku jual beli, jadi banyak harga pula. Ni harga dia kalau dengan duit perak hak harga besar 3 dirham. Kalau duit perak harga kecil 5 dirham. Jadi payah kira. Maka oleh kerana itu Abdul Malik bin Marwan mengambil perjalanan di zaman dia, fajamma'ahuma, dia pun menghimpunkan kedua-duanya menjadi se. Wa hamala ziyadatal akbari ala naqsil asghar wa ja'alahuma dirhamaini mutasawiyaini zinatan kulli minhuma 6 dawaniq kamilah. Mari Abdul Malik dikata gini, hak besar ke hak kecil ke, sama ada hak besar yang sahihnya 8, hak kecil sahihnya 4, maka satu hak besar ini bersamaan dengan dikira sebagai 6 danik. Hak besar asal sahih dia 8, hak kecil sahih dia 4. Maka tak apa, kita kira se je. Besar ke kecil kira 6. 6 danik dia kata. Maka lebih yang besar bagi menanggung kurang yang kecil, kurang yang kecil ditanggung oleh lebih yang besar. Lebih kurang begitulah. Dia menseragamkan benda itu, akhirnya sama saiz. Baik. فإذا هو في أباد الدهر لم يبرح مؤقتا محدودا كل 10 دراهم مما يذن 6 دوانيق فإنها 7 مثاقيل فأقر ذلك وأمضاه من غير أن يعرض لتغييره. Maka dikali itu Abdul Malik ibn Marwan sebenarnya telah menjadikan berbezanya berat perak daripada apa yang telah digunakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ada, hanya untuk menyeragamkannya. Kan disebut dah tadi, perak di zaman Nabi ialah 55 butir gandum, emas adalah 72 butir gandum. Tiba-tiba bila dia nak seragam, yang berat dengan yang ringan kira se dengan harga kurang. Hak lapang dengan hak pak kira nang belaka. Maka dikali itu digunakan dengan cara meluas, namun secara tidak langsung berlaku pengurangan pada berat. Maka sebab itu memerlukan kepada untuk pengiraan semula. ثم إن العلماء والمؤرخين أثبتوا أن درهم والدينار لم يبقيا على الوضع الذي استقر عليه الإجماع في عهد عبد الملك. Kemudian ulama-ulama yang membuat kajian ini pula menyatakan, ulama sejarah khususnya, walaupun Abdul Malik ibn Marwan telah membuat penyeragaman dinar dan dirham di zaman dia, namun perkara ini tidak berkekalan sampai bila-bila. Bahkan berlaku perubahan. Bal asabahuma taghyirun kabir fil wazni wal iyad. Bahkan berat saiznya berubah selepas di zaman Abdul Malik bin Marwan. Min baladin ila balad, dari sebuah negeri ke sebuah negeri. Dinar negeri ini tak sama dengan dinar negeri itu. Dirham negeri ini tak sama dengan dirham negeri itu. Berlaku perubahan.
Dahlah yang Abdul Malik Ibn Marwan buat pun berlaku sedikit perubahan, namun dia berjaya menyeragamkannya, orang setuju berlaku semua sekali. Kemudian bila habis zaman dia, oleh kerana kerajaan itu besar dan tidak ada sistematik macam hari ini, sebuah negeri tak sama dengan sebuah negeri yang lain. Berlaku perubahan lagi. وَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى تَصَوُّرِ مَقَادِيرِهِمَ الشَّرْعِيَّةِ ذِهْنًا. Dan menjadikan tiap-tiap orang memikirkan dengan akal masing-masing bagaimana qada untuk mengeluarkan zakat. Tidak ada ketetapan syarak daripadanya. Padahal kata Qardawi, laqad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ummata ila haqiqatin nafi'ah. Padahal ini kalau balik pada apa yang Rasulullah ajar, selesai masalah. Nabi dah selesai masalah ni lama dah, tapi orang dah ikut. Iltafatat ilaiha akhiran ad-duwalul mutahaddirati wa amilat ala ta'mimiha. Yang kalaulah negara-negara Islam yang bertamadun ini mulai memberikan tumpuan pada apa yang dinyatakan oleh Nabi ini dan menyeragamkan penggunaannya, maka selesai semua masalah. Dan ini berlaku dalam semua benda, bukan bab pitih je. Rasulullah tinggal macam-macam dah pada kita, tapi orang dah ikut. Orang dah ikut Nabi, orang nak ikut orang lain. Orang lebih selera ikut Jepun, ikut orang putih, pada ikut Nabi Muhammad SAW. Tilka hiya tauhidul makayil wal mawazin fil ummah. Iaitu Nabi sejak daripada awal. Sebab itu Nabi SAW pun Nabi tak erti membaca, tak erti menulis. Tak pernah belajar dengan siapa-siapa dia pun. Nabi tak pernah ada seorang tok guru pun. Tak pernah ada wala seorang tok guru. Dan saya pernah sebut dulu, mana-mana orang yang ada bakat untuk menjadi guru Nabi, Allah Ta'ala mati belaka. Antara orang yang ada bakat untuk jadi tok guru Nabi ialah ayah Nabi. Allah Ta'ala pun mati ayah dia. Antara orang yang ada bakat untuk jadi tok guru Nabi ialah tok ki Nabi. Allah Ta'ala pun mati tok ki dia. Umur 8 tahun mati tok ki dia. Kalau terbaik mengajar pun nak ajar apa umur 8 tahun. Takkan ajar masa umur 8 tahun boleh menciptakan tamadun yang hebat besar hari ni. Tak ajar apa-apa. Abdul Muttalib sendiri pun mengetah sekat Mekah je. Takkan dia boleh ajar cucu dia umur 8 tahun sampai boleh mengetah dunia. Maka tak ada belajar apa-apa pun. Yang ada bakat untuk mengajar Nabi ialah Abu Talib. Tapi Allah Ta'ala jadikan pula Abu Talib kafir sampai sudah. Maknanya sah bukan Abu Talib ajar Nabi. Maka Nabi tak ada orang ajar Nabi. Dari segi lisan. Dan Nabi tak pernah belajar dengan siapa-siapa dia pun dari segi tulisan. Sebab Nabi baca tak erti, menulis tak erti. Ummi. Nabi yang ummi. Nabi yang buta huruf. Maka menunjukkan Nabi ambil ilmunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu dia boleh menjadikan satu tamadun duniawi yang membawa pada ukhrawi yang sangat hebat. Dan dia merangkumi semua benda. Semua benda. Bukan sekadar semaya, bang, puasa, naik haji, ratib, baca Quran je. Semua benda. Semua Nabi tinggal belaka dah. Cuma baki lagi orang nak ikut dengan tak mau ikut je. Dan bila kita tinggal hak Nabi, ambil hak orang lain, makna kita tinggal mas, ambil tai ayam. Hak Nabi tinggal ni mas. Tak ada siapa-siapa dia ajar dari langit. Kita pergi ambil hak orang lain. Hak orang lain hak kita ambil ni sama berok dengan kita, sama kecing dengan kita, sama mapuh dengan kita, sama bodoh dengan kita. Kita pergi ambil hak dia. Tinggal hak Nabi Muhammad yang tidak mari dari mana-mana manusia. Mari pada langit. Kalau tidak mari pada langit, acu ayat mari pada sadia. Cuba ayat. Maka di antaranya Nabi SAW, daripada awal lagi, Nabi bawa ajaran Tauhid. Tauhid makna mengsatukan, mengesa. Ini ajaran Islam. Mengesakan Allah. Mengesakan ummah. Mengesakan rojakan ummah. Quran dengan sunnah. Kena rojakan ummah, kena ni se. Tak boleh ada banyak-banyak. Dan juga di antara dalam masalah duniawi, mengesakan, mengsatukan timbangan dan juga ukuran umat. Orang Islam kena ada timbangan dia. Ada ukuran dia. Bila nak kira bercara, nak beli, nak jual, nak mengukur, nak menimbang, kena ada satu timbangan. Dan timbangan ini Nabi dah buat tetap dah.
Putus lama dah. 1000 tahun, 1600 tahun itu dah putus. Apa dia? Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, lah hadis yang sahih. Al-mizanu, mizanu ahli Makkah. Wal mikyalu, mikyalu ahli Madinah. Bila mu apa ni nak kira cara hapitih mah, dinar dan dirham, maka cara kira-kira pitih mah mu ialah cara kira-kira orang Mekah, kira-kira pitih mah dia. Walaupun masyarakat dunia ni ada banyak, apa ni, Rom ada, Parsi ada masa tu, Nabi kata dak, bila nak kira masalah pitih mah, ikut cara kira-kira orang Mekah. Pada orang Mekah yang kira-kira pitih mah ni termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, belaka semua sekali. Kerana apa? Kerana orang Mekah ini, bila dia kira-kira pitih mah dia kira-kira sebagai orang menega. Dan dia tak pandai benda lain. Dia kecil nega sekara dia. Dialah tokai, dialah penjual, dialah pembeli. Maka cara kira-kira pitih dirham, pitih dinar dia, cara kira-kira yang paling bijak sekali. Walaupun ada kerajaan besar, Parsi dan Rom, dia ada dinar, dia dirham dia. Parsi dan Rom yang ditetap dinar dia, yang jom menetapnya kerajaan. Kerajaan ni ada banyak sudut pandang dia. Jadi dia menetap pitih. Nak mengurang ke, nak berat ke, nak mahal ke, dia ada sebab dia kerajaan. Ni tak, ni dia sama-sama orang nega. Dia orang nega. Puak-puak nega, dia tak ada kerja lain. Kerja dia menega je. Dia tak kerja bercedung. Tukang-tukang tak kerja puak dia. Dia kerja menega je, orang Arab. Maka oleh kerana itu Nabi kata bila mu nak kira piti-piti mah mu ikutlah cara orang Mekah kira piti mah dia. Sebab itu orang Mekah kita panggil jahiliyah. Orang Mekah yang lawan Nabi SAW dipanggil jahiliyah. Jahiliyah asal perkataan dia jahil, makna dia bodoh. Dan ditambah yah belakang tu mubalaghah, habis ring bodoh. Dia asalnya jahil. Dia apa nama ni, kalau isim fa'il dia jahilun. Tapi dia jadi jahil. Jahil sifat musyabbah, orang yang bodoh sokmo. Lepas tu yah tambah pula belakang, habis ring bodoh. Orang yang habis ring bodoh sokmo. Begitu. Paruk dia bodoh habis. Tapi tiba-tiba orang ini, Nabi kata bila mu nak kira piti mah, ikut cara dia kira piti mah. Itu bodoh kat mana? Rupanya yang dimaksudkan dengan bodoh cerdik ini bukan masalah kira piti mah. Islam kira bodoh cerdik ni lah orang yang menolak kebenaran. Ini orang bodoh. Walaupun dia kaya pun, walaupun dia pandai main dengan piti, tapi dia keng dengan kebenaran, ini orang jahiliah. Sebab itu jahiliah merujuk kepada sistem. Jahiliah sebuah sistem. Kita ada sistem kapitalis, sosialis. Ini nama-nama moden. Nama lama dia jahiliyah. Sistem yang bercanggah dengan Islam ialah jahiliyah. Itu maksudnya. Sebab itu Abu Jahal. Abu Jahal ni bapak jahil. Tapi dia kaya, bapak orang pandai menega. Orang tu berhutang dengan dia, orang ni berhutang. Dia kedai 4-5 buah ada. Menega import ekspor. Abu Jahal. Kita ada nama Abu Jahal ni pun tak pandai menega. Dia Abu Jahal pandai menega. Menunjukkan bukan dari segi dunia, dari segi orang panggil menolak kebenaran hak Nabi bawa. Keng, dari segi keng ni. Kalau dia layak dia panggil Abu Jahal. Wal mikyalu ahli Madinah. Dalam masalah apa orang panggil timbang, tadi dalam masalah pitimah. Masalah timbang, kilo, gatang, cupok, hak ni mu kena pakai hak orang Madinah. Masalah pitih, dinar setara mana? Dirham setara mana? Tengok orang Mekah kira guana dinar dia. Kira guana dirham dia. Ikut orang Mekah. Masalah kilo, copok, gatang, kati, ikut orang Madinah. Kenapa? Kerana orang Madinah tak kecil bab bitimah. Orang Madinah kecil menanam. Dia adalah orang pertanian. Orang menanam. Kerja dia menanam. Kedai-kedai orang Madinah ni reti kedai ni bila orang Mekah mari.
Masa orang Mekah dak hari ni tak erti makna kedai puak dia. Tak erti kedai. Sebab tu tidak bunyi nama toke. Madinah ni tak bunyi nama toke. Kita bunyinya nama tuang. Tuang kebun, tuang ladang, tuang apa nama ni. Apa orang panggil. Taman. Semua sekali. Orang ini, orang yang ada telaga, orang yang ada tempat air. Dia orang Madinah terkenal dengan benda ni. Tapi orang Mekah yang mari, toke bakar. Toke Mang Abdul Rahman ibn Auf, Toke Mang juga Sayyidina Uthman. Ini toke-toke belaka. Bahkan Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu an, bila dia mari ke Madinah melepas peristiwa hijrah, Nabi pun persaudarakan dia dengan orang Madinah seorang. Orang Madinah ni punya taat ke Nabi. Bila Nabi dia mempersaudarakan dia dengan Sayyidina Uthman, dia royak Sayyidina Uthman, dia kata, Abang Mang, rumah sayanya sini. Inilah rumah saya dan inilah rumah Abang Mang hari ni. Saya ada bini 2 orang. Abang Mang pilih yang mana seorang, saya cerai ke Abang Mang. Sulaiman kata, saya tambah. Rumah pun tak apalah. Bini pun tambah. Saya nak tahu pasar di mana. Sini ni. Saya nak sama dia orang berniaga. Dia serabut dah tengok kebun. Saya dah kecil dia main kebun. Pasar di mana pasar. Dia tim berniaga kata pasar sini. Sini pasar sini. Sini orang jual ni orang jenis. Okey. Baru dia boleh reka nak jual apa. Dah akhir jadi antara orang yang bahkan dikatakan lebih kaya daripada Sayyidina Osman lagi. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini orang kaya, orang pandai berniaga. Ini orang Mekah. Kita apa bagi berniaga pun bodoh, cocok tanam pun bodoh. Yang ambil dia orang kafir belaka lah ni. Hari ni orang Islam. Apa ni, berniaga punya ambil dia orang kafir. Cocok tanam pun boleh kau kafir juga. Duriang tak ada kena-kena. Orang pegang lah ni duriang. Siapa kita nak makan duriang tak boleh. Berarti bakar kilo lah ni duriang. Menatang buah duriang ni 500 gram je. Kulit 3 kilo. Ada akar kulit tapi dia timbang kulit-kulit. Dah boleh nak makan duriang. Saya berhenti itu rak berhenti berapa. Dan umur-umur hidup ni, baru sekali setahun 2 ni kita jumpa dengan duriang 100 riyal soti. Boleh makan 3 ekor. Hari tu 100 riyal ni jok lah duriang ni, pakai jok. 3-4 hari dah habis. Hari tu. Buah bank 100 riyal. Haji khabar. Ni soti saya. Mana Tok Bilal nak hari? Suruh Tok Bilal beli hari tu. Wui 100 riyal. Wui duriang buah soti piti tak balik. Dia ada meja gitu. Kita pun, yelah nak tanya segang kat sayang kita. Dia kata, berapa ya? 100 riyal. 100 riyal soti. Musang King. Berasa dosa pula makan. Dah 2 orang je, 100 riyal. Orang pegang, orang kuasai benda ni. Orang lain pegang. Meniaga semua sekali. Kerana kita jadi umat yang malah. Kita beraya ambil berim. Kalau boleh tak boleh berim, marah doa lalu. Tak boleh berim. Kita kena jadi umat yang kalau boleh, kita tak ambuh berim. Kita masuk dalam senarai orang yang tak layak terima berim. Kerana kita ada pitih. Cara apa dengan rawi kita? Sekali bila kita ambil pitih orang, kena undi dia, kena pakar dia, kena tabik dia, kena hormat dia. Bila dia nak jadi umat macam ni, kita kena berhenti dah jadi umat macam ni. Baik. Qardawi kata, ذلك لأن أهل مكة أهل تجارة فكانوا يتعاملون بالأوزان من المثاقيل والدراهم والأواقي ونحوها فكانوا فيها أدق وأضبط. Ulama dia saya royak saat ni, Nabi kata bab itimah ikut orang Mekah. Kenapa? Kerana mereka lah biasa guna benda ni. Dan bila mereka biasa guna benda ni, kiraan mereka ni lebih tepat dan lebih teliti. Kerana ni mainan dia. Wa amma ahlul madinati fakanu ahla zar'in wa thamar. Ada orang Madinah, mereka ni puak-puak cocok tanam. Sampai hari ni kita pergi Madinah, kalau orang pergi Madinah umrah ke apa, kita beli khema dalam kebun. Kalau nak beli pasar tu beli pasar lah. Ada tempat nak boleh beli dalam kebun.
Hari ni kawasan kebun. Hawaid, kebun-kebun, tamar yang banyak. Cuma nampak gayanya mahal beli kat kebun lagi daripada mahal beli kedai. Patut beli kebun kau murah, ni kau mahal beli kebun. Fakanu yata'amaluna bil makayil min al-wasaq was-sa'i wal-mudd wa nahwiha. Maka mereka ini orang Madinah dalam masalah timbang, mereka lah paling bijak sekali. Kenapa? Kema baik, gandum baik, orang mereka tanang ni cara kiranya, caranya timbang. Sekilo, secupok, satu wasak, satu sok ni apa? Segatang ke kiri. Maka fakanu fiha adaqu adbat. Maka oleh kerana itu dalam masalah timbang orang Madinah lebih teliti dan lebih tepat kiraan-kiraannya, kerana ni mainan hari-hari dia. Fa'amara, maka dengar hadis ini, sebenarnya Nabi sudah perintah birruju'i fi kulli mi'yarin ila man hum a'lam bih, dengan merujuk tiap-tiap timbangan, ukuran, saiz semua sekali kepada orang yang paling reti dalam benda yang kita nak cakap tu. Bab timbang orang mana paling reti? Bab itimah siapa dia paling reti? Nabi suruh kita rujuk begitu. Baik. Dan sebenarnya para ulama dengan pernyataan ini hanya perlu buat kajian berdasarkan apa yang Ibn Khaldun sebut tadi untuk menentukan mas perak balik pada piawaian mas perak Mekah 1600 tahun hari itu. Dalam masalah apa nama ni timbang cupok tak cupok ni balik pada orang Madinah. Kita orang Melayu, orang Islam, kita guna belaka. Dinar dirham pun kita guna, tak nak keluar zakat, zakat pitih, zakat harta, zakat emas, zakat perak. Tak nak bayar pidiah apa, pakai cupok. Kena selesai belaka benda ini. Dan rojoknya sudah ada. Sudah ada, tak perlu. Sikit lagi. وكان المفروض في كل الأقطار التي دانت بالإسلام أن توحد موازينها ومكاييلها تبعا للمعايير البلدين الكريمين مكة والمدينة. Maka ada perkara yang penting bagi setiap negara-negara yang Islam, negara orang Islam, untuk dia menyatukan apa nama ni ukuran mereka, timbangan mereka menuruti piawaian dua negeri yang mulia ini, iaitu Mekah dan Madinah. Alladzaini, yang kedua-dua negeri ini, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiqadhihima, yang Nabi perintahkan kita belaka semua untuk menjadikan kedua-dua buah negeri ini imaman fi dzalika, tu imam ikutan dalam perkara ini. Wa an yakuna dirham fil kulli bil bilad al islamiyyah dirhaman wahidan, dan menjadi kewajipan negara-negara Islam juga untuk guna satu pitih dia. Orang Islam pecah belah. Kita negara Islam banyak, kita tak guna. Patut orang Islam sejenis pitih je. Ni Malaysia pitih lain, Saudi pitih lain. Apa panggil dia orang putih, dia boleh buat pitih dia, euro pitih dia. Benda boleh buat. Cuma nak kira macam mana apa ni barang orang panggil teknikal, boleh bincang, boleh mesuara. Tak usah kata pitih. Orang Islam tak ada askar dia sendiri. OIC ni maha berah, baik tak ada daripada ada. Skepeng tak guna. Apa nama ni, hanya sekadar apa persetujuan yang sementara banyak OIC ni. Tak ada persetujuan yang benar-benar konkret, yang benar-benar membina ummah. Patut OIC kena ada askar dia sendiri. Tapi kalau ada askar sendiri, boleh jadi perang sama sendiri je, tak ada perang orang lain. Kerana dia kuat berdeki sama sendiri. Patut OIC kena ada askar sendiri. Orang Eropah, orang Barat, mereka tak ada benda untuk menyatukan mereka. Sekadar warna kulit je, sekadar geografi je, kawasan dekat, kawasan benua yang sama, benua Eropah. Mereka boleh bersatu, ada duit sendiri, ada negara EU, ada sistem ekonomi dia sendiri, ada bank dia sendiri, untuk dia kuat buat dia. Kita tak boleh buat, kerana kita ada agama yang sama, benda yang siapa mampu orang bawa benda ni. Dia EU ini, orang Eropah ni, benua dia kulit sama, tapi dia mampu tak bawa benda ni. Kita ada benda yang nama di Islam, kita bawa siapa mampu. Yang kita berkongsi dengan orang Islam Indonesia, orang Islam di apa nama ni, di negara Arab, orang Islam, tapi kita tak boleh bersatu.
Tak mampu nak bersatu. Dalam seminimum benda tak boleh bersatu. Hatta ini bila orang umat Islam disembelih, diarkan, rahin, orang Islam tak buat apa-apa pun. Pada pergi atas berah je. Tak kapal pergi atas berah. Tu saja kemampuan kita. Kita tak boleh nak orang panggil nak ugup, nak uwi amaran. Pada nak pakai PBB juga. Kat PBB bila dia nak sokong kita, hak ada kuasa betul semua kafir belaka. Pasal kita tak bersatu. Satu pun negara Islam tak ada kuasa betul. Kuasa betul ada siapa dia? Rusia, Amerika, Britain, China, Perancis. Negara Islam satu pun tak ada. Tak dia hormati, dia je rasa gong. Patut dia kita wias ke Arab Saudi lah, pasal Mekah di Madinah di situ. Wilah dia betul seorang wakil orang Islam. Contoh, tak wi. Bodoh dia je. Orang Islam tak sedar, tak faham benda ni. Patut kita dah mulai bersatu, sedar benda ni. Dan orang kafir sendiri, benda yang dia paling tak mus dengar sekali, kita bersatu. Tak mau dengar. Bahkan Dr. Yusuf Qardawi juga lah di antara orang yang bukan sekadar suruh bersatu masalah pitimah ni satu hal lah. Dari segi masalah kira-kira hari raya. Kira hari raya pun sama juga dia dikemukakan pandangan-pandangan yang banyak. Bahkan dia kata bila hari raya, orang ni raya hari lain, orang ni raya hari lain, orang ni raya hari lain. Tak bersatu dia tu. Walaupun memang perkiraan raya ni tengok pada matlak, tempat tubik, hilal, anak bulan apa semua sekali. Tapi ada pandangan yang dikemukakan yang boleh dilihat semula oleh para ulama yang menunjukkan agak relevan pandangan untuk menyatukan ummah. Kadang-kadang Malaysia raya hari lain, Brunei sebelah aja Brunei raya hari lain. Tak ada bersatu, tak bersatu. Tak usah kata orang Islam, hak seluruh dunia ni, orang Melayu hak Islam tak bersatu. Sama-sama Melayu tak bersatu. Macam-macam parti ada. Dari masalah politik. Dan kita ajak lama dah. Orang Islam, parti apa tak kira, kalau balik pada Quran Sunnah, jadi satu lalu. Kalau balik pada yang lain, banyak perkara lalu. Quran dengan Sunnah ada dua je, bukan ada 100, ada dua je. Tapi kita nak balik pada orang lain. Ni mari hari Tamil baru ni, Mahathir pula. Hari tu penyambung. يا تأخي ابن وبهذا تعرف الواجبات والحقوق والشرعية المقدرة بالأوزان أو الأكيال بسرعة ويسر وبدون مشقة ولا عناء. Kalau semua kajian boleh buat benda ini menyatukan perkiraan ummah, maka benda ini boleh merupakan satu kewajipan dan hak syariat yang telah ditetapkan dengan Nabi tetap awal-awal dah. Pitimahnya ikut Mekah, berat kilonya ikut Madinah. Maka kalau sekiranya dah ada ketetapan hari ini, umpamanya dinar zaman Nabi hari itu, satu dinarnya 10 gram, contoh. Putus lalu dah awal-awal. Dirham zaman Nabi hari itu 300 gram, misalan, contoh. Senang, habis, putus lalu. Ini yang perlu dibuat oleh para ulama sehingga menyebabkan nantinya orang bila ada emas, dia boleh kira dengan mudah. Kerana rojoknya sudah ada. Kalau buat banyak tempat rojok, orang ni kata pasal lain, orang ni kata pasal lain, orang ni kata lain. Sebab itu kadang-kadang nisak tak sama. Malaysia tak sama, nisak Kedah tak sama dengan nisak Selangor. Nisak Selangor tak sama dengan nisak Perak. Sama-sama negeri tak sama nisak dah. Dan Nabi dah kabar awal-awal dah balik pada hak Mekah, hak Madinah. Susah masalah lalu. Cuma nak terputus. Mekah hari tu banyak berapa gram dinarnya. Mekah hari tu berapa gram dirhamnya. Susah. Orang Islam sedunia ikut satu perkara je. Tak berubah dah.
Wallahu alam, sambung semula insya-Allah. Malam esok tak ada. Minggu depan pula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi